Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua pelajar Facebook Sinar Harian. Saya Azida Alimin bersiaran secara langsung di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur bagi membawa keputusan kes membabitkan pengasas rumah bonda Siti Bainun Ar-Razali yang didakwa atas dua pertuduhan iaitu mengabai dan menganiaya seorang kanak-kanak sindrom Down dikenali Bella. Mari kita saksikan. Keputusan kes sama ada Siti Bainun dipanggil untuk membela diri atau dibebaskan atas pertuduhan mengabai dan menganiaya Bella akan diketahui sebentar lagi. Keputusan di akhir kes pendakwaan ini akan disampaikan oleh Hakim Izralizam Sanusi pada jam 9 pagi. Sekiranya keputusan mahkamah memihak kepada pihak pendakwaan yang berpendapat wujud prima facie terhadap Siti Bainun, dia akan dipanggil untuk membela diri. Namun jika sebaliknya, pengasas rumah kebajikan itu akan dilepas dan dibebaskan daripada tuduhan tersebut. Untuk pengetahuan pelayar Facebook Sinar Harian, pada 28 Oktober lalu, pihak pendakwaan telah menutup kes ini selepas memanggil 22 saksi untuk memberi keterangan. Perbicaraan kes telah bermula pada 30 Mac lalu. Antara saksi pendakwaan yang dipanggil untuk memberi keterangan ialah bekas penghuni rumah bonda iaitu Yasmin Nahar Mahmud. Dalam keterangannya sebelum ini, Yasmin memberitahu mahkamah bahawa dia menggigit perut Bella selepas diarahkan oleh Siti Bainun. Yasmin yang berusia 18 tahun ketika itu berkata tindakan berkenaan diambil kerana Bella enggan mengikut arahan Siti Bainun. Selain Yasmin, saksi lain yang dipanggil ialah pakar psikiatrik Dr. Wan Ashikin Wan Azlan, rakan baik Siti Bainun iaitu Zurianti Sudin dan pakar bedah plastik Dr. Salmi Muhammad Syukur. Kes ini dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Nur Azizah Muhammad, Zilfinas Abbas, Zahida Zakaria, Fazidah Faik, Syakira Aliana Alias dan Asia Abdul Jalil. Maafkan saya, Syakira Aliana Alias. Sementara Siti Bainun diwakili oleh Peguam Nur Aminatul Mardiah Makno, Muhammad Farhan Ma'ruf, Nurul Hafizah Hassan, Nur Elina Muhammad Razif dan Peguam Asia Abdul Jalil. Mahkamah turut membenarkan permohonan 4 peguam yang dilantik Tengku Mahkota Johor, Tengku Ismail Sultan Ibrahim yang bertindak sebagai peguam pemerhati dalam kes ini. Mereka ialah Datuk Khairul Anwar Rahmat, Datuk Bajid Singh Sidhu, Datuk Iqbal Salam dan Muhammad Razif Yatiman. Semasa perbicaraan kes, hakim dalam kes ini pernah memberi peringatan kepada orang ramai supaya tidak mengeluarkan kenyataan yang boleh menjejaskan perjalanan prosiding kes. Amaran turut diberi kepada orang ramai yang hadir di galeri awam supaya tidak membuat komen yang berbentuk fitnah, subjudis atau menghina mahkamah. Peringatan itu dikeluarkan selepas pihak pendakwaan memaklumkan bahawa ada pihak yang masih membuat hantaran di laman sosial berhubung kes itu seperti Justice for Bella. Pada 20 Ogos tahun lalu, Siti Bainun didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur sebagai orang yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga kanak-kanak perempuan berusia 13 tahun telah mengabaikan dengan menyebabkan remaja itu mengalami kecederaan fizikal dan emosi. Selang 3 bulan kemudian, dia sekali lagi dituduh iaitu pada 20 November tahun sama menganiaya remaja yang sama. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah kondominium di Wangsa Maju antara Februari hingga Jun tahun lalu. Atas kesalahan tersebut, dia didakwa mengikut Seksyen 31/1/A Akta Kanak-Kanak 2001.
Seksyen ini memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun atau denda RM50,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Buat masa ini kita masih menanti kedatangan Siti Bainun yang dijangka pada dalam masa beberapa minit sahaja lagi. Kebiasaannya Siti Bainun akan hadir dengan ditemani peguam-peguamnya. Sina? Ha? Sina harian? Sina harian. Dah keluar suri dah saya. Buat masa ini, para media masih menunggu kedatangan peguam bersama tertuduh iaitu Siti Bainun di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Untuk pengetahuan pelayar Facebook Sinar Harian, hari ini keputusan adalah sama ada dia bela diri atau dibebaskan. Kalau dia diperintah untuk membela diri, dia akan dipanggil semula ke mahkamah untuk menegakkan apa yang ingin dikatakan kepada mahkamah. Ya, hari ini kita masih menunggu kedatangan Siti Bainun berhubung kes penganiayaan dan mengabaikan seorang kanak-kanak remaja perempuan sindrom Down dikenali Bella. Dikatakan dia sudah tiba di pekarangan di tempat lot kereta, tapi mungkin dia masih menunggu kedatangan peguam-peguamnya. Kerana kebiasaannya dia akan tiba di mahkamah pada jam 8.30 dengan ditemani peguam. Hai, Assalamualaikum kepada semua pelayar Facebook Sinar Harian. Saya Azidah Alimin bersiaran secara langsung di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur bagi membawa keputusan kes membabitkan pengasas rumah bonda Siti Bainun Al-Razali yang didakwa atas dua pertuduhan iaitu mengabai dan menganiaya seorang kanak-kanak perempuan berusia 13 tahun dikenali Bella. Masa ini kita masih menunggu kedatangannya yang dilaporkan sudah tiba dan mungkin berada di tempat letak kereta. Hari ini adalah keputusan membabitkan sama ada Siti Bainun dipanggil untuk membela diri atau dibebaskan atas dua pertuduhan tersebut. Keputusan di akhir kes pendakwaan ini akan disampaikan oleh Hakim Izralizam Sanusi pada jam 9 pagi. Jika keputusan mahkamah memihak kepada pihak pendakwaan yang berpendapat wujud prima facie terhadap Siti Bainun, dia akan dipanggil untuk membela diri. Namun jika sebaliknya, pengasas rumah kebajikan itu akan dilepas dan dibebaskan daripada tuduhan tersebut. Untuk pengetahuan pelayar Facebook Sinar Harian, pada 28 Oktober lalu, pihak pendakwaan telah menutup kes ini selepas memanggil 22 saksi untuk memberi keterangan. Perbicaraan kes telah bermula pada 30 Mac lalu. Antara saksi pendakwaan yang dipanggil untuk memberi keterangan ialah bekas penghuni rumah bonda itu sendiri iaitu Yasmin Nahar Mahmud. Dalam keterangannya sebelum ini, Yasmin memberitahu mahkamah bahawa dia menggigit perut Bella
selepas diarahkan oleh tertuduh iaitu Siti Bainun. Yasmin yang berusia 18 tahun ketika itu berkata tindakan berkenaan diambil kerana Bella enggan mengikut arahan Siti Bainun. Selain Yasmin, saksi lain yang dipanggil ialah pakar psikiatrik Dr. Wan Ashikin Wan Azlan, rakan baik Siti Bainun iaitu Zurianti Sudin dan pakar bedah plastik Dr. Salmi Muhammad Syukur. Kita lihat para wartawan yang hadir menunggu kedatangan tertuduh. Kes ini dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Nur Azizah Muhammad, Zilfinas Abbas, Zahidah Zakaria, Fazidah Faik dan Syakira Aliana Alias. Sementara tertuduh Siti Bainun diwakili oleh peguam iaitu Peguam Nur Aminatul Mardiah Makno, Muhammad Farhan Ma'ruf, Nurul Hafizah Hassan, Nur Elina Muhammad Razif dan Asiah Abdul Jalil. Mahkamah turut membenarkan permohonan 4 peguam yang dilantik Tengku Mahkota Johor, Tengku Ismail Sultan Ibrahim yang bertindak sebagai peguam pemerhati dalam kes ini. Mereka ialah Datuk Khairul Anwar Rahmat, Datuk Bajid Sinsindu, Datuk Ikmal Salam dan Muhammad Razi Yatiman. Semasa perbicaraan kes, hakim dalam kes ini pernah memberi peringatan kepada orang ramai supaya tidak mengeluarkan kenyataan yang boleh menjejaskan perjalanan prosiding kes. Amaran turut diberi kepada orang yang hadir di galeri awam supaya tidak membuat komen yang berbentuk fitnah, subjudis atau menghina mahkamah. Peringatan itu dikeluarkan selepas pihak pendakwaan memaklumkan bahawa ada pihak yang masih membuat hantaran di laman sosial berhubung kes itu seperti Justice for Bella. Pada 20 Ogos tahun lalu, Siti Bainun didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur sebagai orang yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga kanak-kanak perempuan berusia 13 tahun telah mengabaikan dan dengan menyebabkan remaja itu mengalami kecederaan fizikal dan emosi. Selang beberapa bulan kemudian, dia sekali lagi dituduh iaitu pada 20 November atas tuduhan menganiaya remaja sama. Dia didakwa melakukan kesalahan tersebut di sebuah kondominium di Wangsa Maju antara Februari hingga Jun tahun sama. Atas pertuduhan tersebut didakwa mengikut Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001. Seksyen itu memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun atau denda RM50,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Untuk pengetahuan pelayar Facebook Sinar Harian, hari ini keputusan bukan nak kata dia bersalah atau tidak. Tapi mahkamah akan memutuskan sama ada kes ini pendakwaan ada prima facie atau tidak. Jadi jika ada prima facie, mahkamah akan memerintahkan Siti Bainun untuk membela diri. Ketika itu dia akan membawa beberapa senarai saksi untuk membela dirinya, menyatakan dia tidak bersalah. Terbalik. Macam ni. Kalau pendakwaan berjaya menimbulkan prima facie, dia akan dia akan diperintah untuk membela diri. Dalam masa itu, peguam-peguam yang mewakili Siti Bainun akan membawa senarai saksi mereka sendiri untuk membela mengapa Siti Bainun tidak boleh disabitkan atas kesalahan itu. Tetapi kalau mahkamah
beranggapan ataupun memutuskan bahawa pendakwaan gagal menimbulkan prima facie, jadi tertuduh akan dibebaskan serta-merta dan tidak akan dikaitkan lagi dengan kesalahan yang dipertuduhkan. Masa ini kita masih menanti kedatangan Siti Bainun yang dikatakan sudah tiba di tempat letak kereta. Mungkin dia masih menunggu kedatangan peguam yang kebiasaannya dia akan hadir bersama peguamnya. Ini merupakan antara wartawan pihak media yang hadir sejak jam 8 pagi tadi menanti kedatangan Siti Bainun untuk proceeding kes tersebut. Kita juga tertanya kenapa Siti Bainun lambat sangat hari ini. Biasanya dia sebelum pukul 8.30 dia dah masuk ke pekarangan mahkamah. Datin Sri Rosmah hari ini tak ada kes Datin Sri Rosmah. Tapi saya rasa ada kes 1MDB membabitkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Cuma saya tak pasti sebab semalam dia cakap saksi tidak dapat hadir sebab sakit. Kalaulah prosiding tu jalan, dapatlah jumpa Datuk Seri Najib dan Datin Sri Rosmah Mansor. Cantik. Dan kebiasaannya penyokong-penyokong Justice for Bella turut sama akan hadir bersama anak-anak istimewa. Hari ini saya tak pasti mereka datang ke tidak. Dan kebiasaannya mereka akan hadir pada 11 pagi dan pulang sebelum sesi petang bermula. Perlukah kita pergi ke lot parking kereta? Sebab dilaporkan dia dah sampai, cuma mungkin dia ambil masa sedikit untuk masuk ke pekarangan mahkamah. Dah hampir 15 minit kita menanti kedatangan Siti Bainun yang berhadapan dengan dua pertuduhan, iaitu mengabai dan menganiaya seorang remaja atau kanak-kanak perempuan sindrom Down dikenali Bella. Dan ketika itu Bella berusia 13 tahun.
Belum? Dah sampai ke belum? Kita tak pasti. Kalau ikutkan pukul 8 tadi dia belum sampai. Kita risau ataupun kita bimbang kalau dia dah masuk lebih awal. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua playar Facebook Sinar Harian. Saya Azira Alimin bersiaran secara langsung di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur bagi membawa keputusan kes membabitkan pengasas rumah bonda Siti Bainun Ar-Razali yang didakwa atas dua pertuduhan iaitu mengabai dan menganiaya seorang remaja perempuan sindrom Down di Kenadi Bela. Sekarang kita masih menanti kedatangannya dan kita dah menanti hampir 20 minit. Dan dilaporkan dia dah tiba di tempat letak kereta tapi mungkin dia perlukan masa untuk masuk ke mahkamah session di sini. Untuk pengetahuan playar Facebook Sinar Harian, hari ini adalah keputusan di akhir kes pendakwaan
Ini akan disampaikan oleh Hakim Mahkamah Session Izal Izam Sanusi pada jam 9 pagi ini. Nampaknya dia masih ada masa sehingga jam 9, tapi kebiasaannya kalau ikutkan dalam prosiding sebelum ini, kebiasaannya dia tiba 8.30 pagi. Kita tak pasti sama ada dia lambat ataupun dia dah tiba lebih awal bagi mengelak kesesakan di kawasan ini. Untuk pengetahuan player Facebook Sinar Harian, hari ini keputusan sama ada Siti Bainun dipanggil untuk bela diri ataupun dibebaskan daripada pertuduhan. Kalaulah mahkamah memutuskan pihak pendakwaan berjaya menimbulkan prima facie, Siti Bainun akan dipanggil untuk bela diri. Ketika itu barisan peguam yang mewakili Siti Bainun akan tampil ke mahkamah bersama senarai saksi yang untuk membela dirinya lah, menyatakan dia tidak bersalah, dia tidak menganiaya ataupun dia tidak mengabaikan bela. Tapi kalau keputusan sebaliknya ataupun pihak mahkamah berpendapat pendakwaan gagal menimbulkan prima facie terhadap tertuduh, jadi Siti Bainun akan dibebaskan daripada pertuduhan itu serta-merta tanpa perlu dipanggil untuk bela diri. Jadi hari ini adalah sama ada dia bela diri ataupun dia bebas. Untuk pengetahuan player Facebook Sinar Harian, hari ini pihak pendakwaan telah menutup kes ini selepas memanggil 22 saksi untuk beri keterangan pada 28 Oktober lalu. Perbicaraan kes ini dah bermula pada 30 Mac lalu, yang mana dia kan dah kena dakwa pada tahun lepas, lebih kurang pada bulan Ogos dengan bulan November. Jadi perbicaraan bermula pada bulan Mac 30. Antara saksi yang dipanggil oleh pihak pendakwaan untuk memberi keterangan ialah bekas penghuni rumah bonda itu sendiri, iaitu Yasmin Nahar Mahmud, pakar psikiatri Dr. Wan Ashikin Wan Azlan, rakan baik Siti Bainun iaitu Zurianti Sudin, dan pakar bedah plastik Dr. Salmi Muhammad Syukur. Bukan itu saja, Bella turut hadir ke mahkamah. Kalau player Facebook ingat, dia hadir dengan memakai baju Elsa Frozen. Masa tu dia kelihatan ceria. Dalam kes ini, pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Nur Azizah Muhammad, Zilfinas Abbas, Zahida Zakaria, Fazidah Faik dan Syakira Aliana alias. Sementara Siti Bainun diwakili oleh barisan peguamnya iaitu Nur Aminatul Mardiah Makno, Muhammad Farhan Ma'ruf, Nurul Hafizah Hassan, Nurul Elina Muhammad Razif dan Asia Abdul Jalil. Sekarang kita masih menanti kedatangan Siti Bainun. Oh, sebelah sana. Ya, mahkamah meminta kita untuk beralih ke kawasan yang dikhaskan kepada pihak media. Dia dah sampai ke? Dah sampai ke dia? Bang Bainun. Dia tunggu siapa Sebab memang kebiasaan dia akan tiba sebelum 8.30. Hari ni kita tak pasti kenapa dia lewat untuk masuk ke mahkamah.
Tak apa ke layar Facebook Sinar Harian teman saya hari ini di mahkamah? Kita hanya menanti Siti Bainun saja. Lepas tu keputusan akan disampaikan oleh Hakim Izral Hizam Sanusi pada jam 9 pagi. Oh, mana? Nus, cuk tempat. Okey ke? Wartawan yang hadir diberi tempat seramai 10 orang untuk masuk ke dalam galeri bagi mengikuti keputusan yang akan disampaikan oleh Hakim Izral Hizam Sanusi. Saya nak tanya pendapat pelayar Facebook Sinar Harian. Nak tunggu Siti Bainun ataupun kita cut live kita sini saja ke macam mana? Kalau ramai yang nak tunggu, nak tengok Siti Bainun, saya akan teruskan lintas langsung ini. Kalau ramai yang tak kisah, kita cut saja. Sebab dia dah lambat sangat. Biasanya dia sampai 8.30 ni dah nak dekat pukul 9. 10 minit lagi keputusan akan diketahui. Kita tak pasti sama ada dia dah masuk daripada pintu. Kalau ikutkan, Mahkamah Kuala Lumpur hanya membenarkan satu laluan saja untuk masuk ke mahkamah. Itu laluan inilah. Laluan itu masuk di depan. Dan semua tidak boleh, pihak-pihak lain tidak boleh memasuki ruang mahkamah menerusi pintu lain, pintu belakang ke, pintu tepi ke, tak boleh. Dan kita harap dia akan sampailah dalam masa terdekat ni. Teruskan bersiaran. Okey, baiklah.
Apa tadi bagi pada nakkan kita teruskan persiaran? Tak sempat nak baca nama awak tadi. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi pelayar Facebook Sinar Harian yang baru saja bersama dengan kita. Hari ini saya Azidah Alimin bersiaran di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur bagi membawa keputusan kes membabitkan pengasas rumah bonda iaitu Siti Bainun Ar-Razali yang didakwa atas dua pertuduhan iaitu mengabai dan menganiaya seorang remaja kanak-kanak lah ataupun remaja lah. Sindrom Down dikenali sebagai Bella. Bella ketika kejadian adalah dikatakan berusia 13 tahun. Hari ini, untuk pengetahuan pelayar Facebook Sinar Harian, keputusan tu sama ada dia diperintah untuk membela diri ataupun dia dibebaskan daripada pertuduhan. Kalau untuk bagi kefahaman kepada pelayar Facebook Sinar Harian, kalau mahkamah memutuskan bahawa pendakwaan berjaya menimbulkan prima facie, Siti Bainun kena membela diri. Dia belum didapati bersalah ke apa, tapi dia perlu membela diri sebab mahkamah dah putuskan yang ada prima facie kes. Dalam masa tu, peguam yang beberapa peguam yang dibarisi peguam yang mewakili Siti Bainun akan membawa senarai saksi-saksi mereka memberikan sebab kepada mahkamah kenapa anak guam mereka, Siti Bainun, tidak boleh disabitkan kesalahan. Kalaulah mahkamah putuskan pendakwaan gagal. Kalau mahkamah putuskan pendakwaan gagal menimbulkan prima facie, Siti Bainun akan dilepaskan serta-merta tanpa perlu dipanggil untuk membela diri. Dan dia tak akan hadir lagi lah ke mahkamah atas pertuduhan yang sama. Siapa? Kes Najib. Datuk Seri Najib. Kes. Datuk Seri Najib tidak akan masuk ikut pintu depan ni. Dia akan masuk ikut daripada bahagian lockup. Sebab dia dah tertuduh kan. Datuk Seri Rosmah dah sampai? Belum. Untuk pengetahuan pelayar Facebook Sinar Harian, pada 28 Oktober lalu, pihak pendakwaan telah menutup kes selepas memanggil 22 saksi untuk memberi keterangan. Syarif Budi belum ada prima facie. Hari ni keputusan tu sama ada prima facie atau tidak. Keputusan tu pukul 9, belum lagi. Dalam 6 minit lagi, jangkaan 6 minit. Kes Datuk Seri Zahid tak ada. Hari ni tak ada kes bicara Yayasan Akabudi. Hari ni ada kes 1MDB membabitkan Datuk Seri Najib dengan kes Bella lah, membabitkan Siti Bainun. Hari ini saya akan mengulas mengenai kes mahkamah. Ya. Kita difahamkan Siti Bainun dah sampai dan berada di tempat letak kereta. Tapi kita tak pasti kenapa dia lambat. Sebab wartawan dah berkumpul sebelum 8 pagi tadi lagi. Kebiasaannya dia sampai pukul 8.30.
Dan ada pihak menyatakan dia dah sampai dan belum, dia tak keluar lagi daripada tempat letak kereta. Kita tak pasti kenapa. Okey, kita standby. Dia dah sampai nampaknya. Boleh ke pergi sana? Siti Bainun hadir dengan memakai baju kurung berwarna hitam berbunga putih. Warna putih. Ditemani peguamnya, Cik Farhan, Puan Aminatul. Oh, bukan baju kurung. Dia pakai baju blouse dan seluar. Itu merupakan antara peguam yang hadir membela Siti Bainun. Pukul 8.57 pagi. Dia tiba pada, dia memasuki perkarangan mahkamah pada jam 8.57 pagi tadi. Nampaknya mereka masih menanti di perkarangan lobi mahkamah sebelum memasuki session mahkamah session. Masuk. Aku tak nak masuk awal ni dah. Okey. Terima kasih kepada semua pelajar Facebook Sinar Harian. Dan saya akan masuk ke galeri awam untuk mendapatkan keputusan penuh sama ada Siti Bainun akan diperintah untuk bela diri ataupun dibebaskan daripada pertuduhan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua pelajar Facebook yang teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum.